herba penawar al-wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji dalam kuliah herba kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji pada semua ya yang mengikuti daripada mula, yang telat yang hadir daripada awal ni, terima kasih. Tidak mengapalah kalau yang awal kita akan dapat lebih banyak ya. Kata Pak Haji, kata ayah Pak Haji dulu, dia kata burung kalau keluar awal dia akan dapat banyak makanan. Kerana dia tak suka kita tidur selepas solat subuh. Dia suruh kita keluar awal-awal sebagainya. Kita pun begitu juga ya. Ketika kita menuntut ilmu, maka yang pertama sekali kita niat supaya ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita cuba untuk belajar sungguh-sungguh, kerana ilmu tu sama seperti kuda yang berlari. Kita kena ikat dia macam apa? Kena tulis. Jadi kita tulis apa yang kita belajar. Sebab apa? Sebab ini nanti akan jadi satu puzzle. Nanti satu hari kita akan merawat seseorang, mungkin yang ada di depan kita adalah buah tin. Maka kita rawat dengan buah tin. Tiba-tiba tidak ada buah tin, ada buah kurma saja. Boleh tak kita rawat dengan buah kurma? Jadi sebab itu kita kena ada luas pengetahuan kita. Jadi nak menentukan yang mana satu yang baik, yang mana satu yang sesuai dengan tubuh badan itu, itulah namanya pengalaman. Ya, orang yang pintar, orang yang belajar dengan pengalamannya. Tetapi orang yang lebih pintar ialah orang yang belajar dengan pengalaman orang lain. Sebab itu apa yang kita bincang ni adalah merupakan siri-siri perkongsian pengalaman saja. Pak Haji bukanlah pandai sangat, tetapi berkongsi pengalaman ya. Apabila kita berjumpa dengan banyak orang sakit di hadapan kita, alhamdulillah. Dan sebelum itu juga Pak Haji pada hari ini insya-Allah sebentar lagi nak menceritakan tentang OTS ya. Pak Haji dah janji dah dalam grup bersama dengan PJS nak cerita pasal OTS sebentar lagi dalam masa yang kedua. Jadi sebelum itu Pak Haji nak cerita dulu tentang buah tin ini. Salah satu buah yang disebut dalam Al-Quran. Memang bila disebut saja buah itu ada dalam Al-Quran, maka kita kena yakin dia lebih baik daripada buah-buah yang lain lah. Sudah pasti, sebab Al-Quran itu mukjizat ya. Al-Quran itu bukan buku ya, bukan buku sejarah. Al-Quran itu bukan novel yang ditulis, bukan. Dia adalah mukjizat, dia adalah kalamullah. Kita wajib beriman padanya. Menolak Al-Quran berarti dia menolak Islam ya. Itulah wa na'udzubillah. Jadi sebab itu bila Allah cerita tentang buah tin, wa tini wa zaitun ini, maka kita kena ambil perhatian. Sama macam kita duduk dekat bandara lah, perhatian. Perhatian berartinya ada satu announcement yang akan diberikan, ada satu peringatan. Kalau kita kaji dalam Quran lagi, dia bila disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, berartinya ini satu seruan, beri perhatian apa yang Allah nak sebut selepas itu. Begitu juga dengan buah tin ini, buah yang Allah sumpah. Pak Haji, bila kita fikir tentang sumpah ini, Allah yang bersumpah buah tin demi buah tin. Allahu Akbar. Itu belum lagi kita membincangkan tentang khasiat dan nampak kebesarannya lah. Belum lagi ya kita mengkaji tentang khasiat itu, kita sudah pun beriman bahawa ini special. Ini sesuatu yang special, tapi kita pun tak tahu kalau kita tak kaji. Tetapi pengkajian kita ini pengkajian yang terbatas. Allah saja yang maha mengetahui. Jadi itu di antaranya. Jadi ada juga dalam kitab Al-Quran, ada Taurat, ada dalam Injil tentang buah ini, buah tin ini. Jadi telah digunakan ribuan tahun dahulu. Ya, buah yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kita. Okey, tip awal yang Pak Haji nak cerita ni, pernah tak kita
berjumpa dengan kasus kasus bahasa Indonesia, kes bahasa Malaysia. Kos itu perbelanjaan. Jadi kalau Indonesia panggil kos, itu rumah, perumahan. Selalu jugalah Pak Haji, kalau bahasa Indonesia ni kita kena faham jugalah. Jadi selalunya kita tanya dekat teman-teman di Indonesia, berapa kosnya? Dia kata rumah mana pula Pak Haji? Kosnya itu perbelanjaan lah maksudnya. Ya, itu dia. Yang faham hanya Pak Jo saja faham, Pak Wadir faham sebab dia selalu, ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Pernah tak kita jumpa dengan kasus orang yang makan tetapi tidak ada bau? Tidak ada bau, ya. Dia makan tapi dia tidak ada bau. Hilang dari bau. Ni, hilang dari bau ni. Ya Allah, subhanallah, betapa nikmatnya makanan itu. Dia hanya dapat rasa manis, masin, masamnya, baunya tidak ada. Hidup ni dia ada aroma. Kalau sudah tidak ada aroma, sama seperti tidak ada warna-warni. Warna-warni itu hitam putih. Sekarang ni ambil TV kita yang hitam putih itu dengan TV kita yang ada warna. Nak tengok yang berwarna lagi. Jadi begitu juga hidupnya hitam putih saja, tak indah. Dia kena berwarna-warni. Begitu juga bau. Mesti ada bau dia, mesti ada aroma dia. Tetapi masalahnya deria baunya ini hilang. Apa ubatnya? Ubatnya ialah menggunakan buah tin. Kalau kita ambil tin pada setiap hari ni, buah tin ni yang bagi tengok depan ni, subhanallah, kita puasa, ya, sama-sama puasa, ya, masya-Allah ni. Buah tin ini kita ambil tidak lebih pada 3 bulan istiqamah. Datang balik baunya itu, Masya Allah. Datang balik. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Kita dah tak bau makanan ni dah bertahun-tahun. Rupanya ubatnya ada pada buah tin saja. Sebab itulah disebutkan bahawa kita perlu syukur dengan sesyukur-syukurnya. Itu adalah di antaranya. Kemudian satu lagi, macam mana bagi kita nak hilangkan, tengok ya, ni buah tin ni. Kalau kita tengok dia ada biji kecil-kecil kan. Ini sama seperti buah pinggang. Buah pinggang kita ada 2. Macam tu. Buah pinggang sama seperti buah pinggang kita ada 2, dan buah pinggang itu ada batu. Batu dalam buah pinggang. Batu dalam pundi kencing. Macam mana nak hilangkan batu dalam buah pinggang dan pundi kencing? Makan buah tin. Makan buah tin saja. Boleh dibuat dia blender, buat jus, ataupun makan kunyah begitu, hancur. Kalau kita ahli HPA ni nak hancurkan batu dalam ginjal, nak hancurkan batu dalam pundi kencing, kena cari akar bambu. Susah kan kat bambu, keras. Mana boleh orang gigit-gigit bambu nak makan pula. Tak boleh, kena rebus minum. Yang suka makan akal bambu ni, yang Pak Haji tahulah, landak. Alhamdulillah, Pak Haji dulu selalu juga diberikan orang. Ada juga yang Pak Haji beli, ada yang diberikan. Makan daging landak, aduh, subhanallah, panasnya. Panas. Tetapi ini tidak panas, ini menyejukkan. Ya, tetapi yang paling bagus hati landak. Mana nak cari hati landak? Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah akar bambu. Bukanlah mambu. Kalau orang Malaysia panggil mambu. Mambu tu pokok nim. Bambu tu buluh. Bambu buluh. Mambu buluh. Betul ke? Tak betul. Bambu itu buluh. Itu yang kita ingat. Mambu itu pokok nim. Pokok nim orang buat ubat untuk COVID-19. COVID-19 ni macam-macam orang sebut. Makan ubat ni lah, ubat ni sebagainya. Tetapi pokok mambu saja. Macam-macam herba, macam-macam Allah siapkan. Ada sembuh dengan mambu. Semalam ada orang hantar lagi, alhamdulillah. Dalam grup Pak Haji baca, dia kata orang Vietnam tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati kerana mereka selalu minum santai-santai. Santai-santai ni tenang-tenang. Relax. Apa itu? Minum daripada teh yang dimasukkan lemon. Apa hujahnya?
Hujahnya dia kata, pada waktu malam tubuh badan kita jadi asam. Dengan keadaan asam, keadaan asid itulah virus itu berkembang. Betul, logik, benar. Ambil teh, ya teh biasa saja. Teh Lipton kita kat Malaysia lah, yang itu yang ada ya. Teh daripada Cameron Highland yang tidak ada pewarna. Kalau ada pewarna pun tak mengapa, sikit-sikit minum. Ditambahkan dengan lemon. Kalau tambah kulit lemon lagi bagus, sebab kekuatan lemon itu berada pada kulitnya. Biar dia pahit sikit. Sebab apa? Sebab dia menukarkan asam menjadi alkali. Pak Haji pun bila dia dapat itu, Pak Haji pun wush. Orang kata apa? Lihat fakta ni menarik ni. Menarik. Pak Haji pun hubungilah teman Pak Haji yang ada di Vietnam. Hantar. Assalamualaikum Pak. Dia pun Waalaikumsalam. Terkejut dia. Sebab Pak Haji ni jarang menghubungi beliau, duduk dekat Vietnam sana. Dia kata, Pak, betulkah orang Vietnam ni tidak ada yang meninggal? Dia kata, ya betul. Sekarang ni belum ada seorang lagi yang meninggal. Menarik ni. Betul tak orang Vietnam ni dia minum teh bersama dengan lemon? Itu yang menyebabkan dia tidak meninggal. Maksudnya dia menukarkan alkali itu. Dia jawab, bapa ambil daripada mana? Berita ni bapa ambil daripada mana? Saya kata ada teman-teman yang beritahu begitu. Dia kata begini, di Vietnam ini mengenakan kawalan lockdown ini sangat-sangat ketat. Tak boleh keluar. Kami semua tak boleh keluar sebagainya. Kalau orang tu datang harus duduk 14 hari lagi dikarantinkan. Ya, benar kita pun begitu juga, tapi ada yang mati. Di sana kenapa tak mati? Benarkah? Dia kata kalau daripada Kementerian Kesihatan di sana memang menyuruh begitu. Semua orang harus minum teh bersama dengan lemon. Oh, betul lah kalau begitu. Dia kata secara umumnya betul lah, tetapi di sudut nak claim secara tepatnya itu saya tak berani, dia kata. Tetapi secara umum memang betulnya. Subhanallah, kita ambil umum saja sebab dia murah. Kalau mahal kita dengarlah dulu. Ini murah. Buat apa kita nak detail-detailkan sangat? Mudah saja. Kalau tak betul pun enak. Ya, itu adalah antaranya. Subhanallah. Kemudian sesudah tu Pak Haji ingatkan dah habis dah. Dia pun hantar foto. Pak Haji kata kenapa banyak sangat foto dia hantar ni? Dia kata kami sekarang sudah boleh berbuka puasa bersama-sama di surau di masjid. Allah. Sudah boleh solat bersama-sama dah. Ya Allah. Pak Haji kata ini terkenang lah ketika Pak Haji pergi masa dahulu. Terkenang sahabat-sahabat kita di sana yang menanti di Kemboja, di Vietnam, negara-negara yang nak sampai ke Indochina itu, kerana cita-cita kita nak buat satu jalur perniagaan sampai ke negeri China untuk kita menghubungkan bisnes melalui ini, masuk ke Thailand, masuk ke Kemboja, masuk ke Vietnam terus ke negeri China dan sebagainya. Sebab apa? Itu adalah cita-cita untuk dakwah kita, insya-Allah. Ya, baik. Itu sebagai selingan. Baik. Kalau kita katakan ambil teh bersama dengan lemon itu adalah untuk mengurangi asid dalam tubuh badan, subhanallah. Maka pendapat-pendapat para ilmuwan pengubatan herba mengatakan cara untuk mengurangi asid dalam tubuh badan ialah dengan buah tin. Buah tin itu menukar asid dengan cepat. Boleh dikatakan, mereka mengatakan, sepakat mengatakan buah tin adalah buah yang paling berkhasiat dibandingkan dengan yang lain. Dahsyat buah tin ni untuk menukarkan asid dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu ambil selalu dia punya buah tin. Apatah lagi kalau wanita hamil. Wanita hamil ini bila dia ada asid, itu yang dia nak jadi mual, dia nak jadi mabuk. Apa dia tu? Mabuk hamil. Muntah, wah, semacam yang Pak Haji cerita tu lah. Bau suami pun nak muntah. Ada yang begitu, ada yang tak begitu. Ada yang dia nak
suami dia dekat dia saja. Ada yang macam tu. Kalau yang tu masalah juga tu, nak kerja macam mana? Kalau jauh muntah. Oh, nak kerja macam mana kalau begitu? Itu di antaranya ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Ji dah sebut 3 tip dah. Yang pertama, untuk orang yang mual alahan dalam masa hamil. Kedua, batu dalam buah pinggang dan bunyi kencing. Ketiga, Pak Ji dah sebut kata ini adalah satu herba untuk digunakan untuk dia punya pelawas juga. Untuk pelawas. Baik. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi, Pak Ji nak sebutkan, kalau kita termakan racun, termakan satu yang beracun, ini adalah ilmu ya, kita cepat-cepat minum air gula. Cepat-cepat minum air gula. Kerana air gula itu salah satu daripada pengikat racun. Air gula. Betul. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan kurma ajwah itu diambil untuk menghilangkan racun, betul. Sebab dia gula. Dia satu gula glukosa yang boleh mengikat racun. Ya, cuma istimewanya kepada kurma ni dia tak perlu sampai kepada usus kecil. Di dalam perut sekali sudah pun dia sudah boleh diserap. Begitu juga dengan buah tin. Buah tin ini dia membuang racun dalam badan. Racun ni kita katakan yang boleh menyebabkan oksidasi tubuh badan kita. Kita pun tidak tahu daripada mana sumber racun, tetapi yang kita lihat makanan yang ada di depan kita, kalau kita tengok sewaktu buka puasa lah, cuba tengok berapa persen makanan yang tidak diproses. Makanan yang asal daripada tanah. Mana dia? Sayur mungkin. Satu lagi. Yang lain semua dia yang diproses. Makanan yang diproses. Sepatutnya kita kena ambil banyak makanan yang tidak diproses. Makanlah apa saja pun yang tidak diproses. Tetapi kalau makanan yang sudah diproses, Masya Allah. Kalau buah tin ini manis, tetapi dia tidak diproses. Yang proses itu yang membinasakan. Sistem pemrosesan menghancurkan segalanya. Susu yang baik setelah dipasturkan, dia rosak. Sebab itu kita disuruh mengambil susu yang fresh. Susu yang fresh. Ya. Jadi kena membiasakan ambil yang fresh. Buah yang fresh. Ini fresh lah. Kita kata macam ni sebab dia gula kan. Dia ada faktor gula. Itu adalah di antaranya. Baik. Bila saja dia ambil sesuatu buah tin ini, yang pertama sekali dia akan menghilangkan gatal-gatal di tekak ni. Gatal di tekak ni apa dia? Batuk. Sebab tu orang kata buah tin ni menghilangkan batuk. Mana lagi nak cari ubat batuk? Ubat batuk dah 33 bulan dah. 100 hari dah batuk. Macam mana nak berhentikan? Makan buah tin. Gatal kerongkong, dia kata, Pak Haji, gatal kerongkong ni sebagainya. Macam mana nak hilangkan gatal tekak ni? Nak hilang gatal tekak itu buah tin. Dan subhanallah, bila dia baik untuk tekak ini, dia bagus untuk paru-paru. Buah tin adalah untuk orang yang lemah paru-paru. Orang lemah paru-paru ini, kalau kita pergi scan, nampak ada kelemahan di paru-paru. Macam mana kita nak repair dia? Kita selalu cakap kelemahan di liver. Kita boleh ambil liver. Kalau kelemahan di paru-paru, kita nak ambil macam mana? Buah tin. Paru-paru ni kan pernafasan. Dan dia hilang mukus. Mukus itu bukan hanya mukus yang membalut di paru-paru, macam COVID-19. Begitu juga dia menghilangkan mukus di dalam perut. Banyak sangat mukus. Menjadikan dia jadi sembelit dan sebagainya. Allahu Akbar. Bicara tentang mukus ini pun, kita kena tahu bahawa hasil tindakan daripada virus itu dia membentuk mukus di dalam paru-paru kita. Macam mana kita nak encerkan itu? Kita belajar jahil. Betul? Kita ambil minyak bubut, sapu. Betul? Dia panaskan. Tapi internal, dalamnya, apa dia? Paru-paru ini gunakan buah tin.
untuk paru-paru. Tadi Pak Haji sebut tentang buah pinggang, ginjal. Sekarang Pak Haji sebut tentang paru-paru. Dah dua organ utama yang telah di repair oleh buah tin. Sebab tu buah tin ni terkenal dengan buah yang paling banyak manfaat dalam semua buah. Buah tin. Itu di antaranya. Baik. Kemudian juga dia juga digunakan untuk spleen. Spleen. Limpa. Ni Pak nak bagi tahu perbezaan spleen dengan liver. Di sudut fungsinya hampir-hampir sama. Spleen juga untuk macam liver untuk nak keluarkan keracunan. Tetapi kalau kita makan terasa pahit, kita makan nasi terasa pahit, itu adalah permasalahan spleen, limpa. Limpa itu membesar. Limpa itu ada peradangan. Macam mana nak ubat spleen itu? Buatin untuk spleen. Ingat ya, pertama paru-paru, yang kedua untuk limpa. Untuk spleen. Jadi orang yang demam, kita ambil buah tin, diberi makan dengan buah tin, baru dia mendatangkan selera balik. Tetapi ada orang yang tak demam, tetapi dia rasa pahit mulut. Itu limpa. Itu masalah limpa. Ya, limpa itu kita bisa pegang ni. Ya, kalau kita katakan hati kita di sebelah kanan ni, kita bisa pegang di bawah hati tu sikit, bisa pegang limpanya membengkak besar, hilang selera makan, pahit, limpa. Ya, jadi oleh sebab itu maka buah tin ini digunakan untuk limpa. Bila dia baik untuk limpa, ini dia punya ilmu. Dia baik untuk limpa, dia baik untuk liver. Liver dan limpa ni kedua-duanya itu mempunyai satu kesamaan obat. Jadi kalau kita ambil herba untuk liver, berarti kita ambil untuk spleen juga, untuk limpa juga. Allahu Akbar. Pak nak sebutkan begini bahawa ada 4 dah organ utama yang dirawat oleh buah tin. Pertama, paru-paru. Yang kedua, limpa. Yang ketiga, hati. Ada 3 dah yang telah dirawat. Sebab tu apa yang Pak Haji sebut, dia mengeluarkan keracunan sebab dia berfungsi di liver dan berfungsi di spleen. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, yang memberikan dengan pengobatan yang macam ni. Kemudian seterusnya kalau kita ambil dia menghilangkan haus. Dihilangkan dahaga dalam tubuh badan kita. Ya, ini yang juga sangat penting ya. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi ya apa yang Pak Haji sebutkan tadi, termasuk juga saraf untuk orang sakit saraf. Jadi oleh sebab itu kalau kita bicarakan tentang saraf, nanti cara merawat orang yang ada masalah saraf. Kalau doktor sudah sebutlah dia ni mempunyai masalah saraf, ingat cara dia untuk ubatan saraf ini, bagi makan dia dengan buah tin dan guna dengan OTS. Sebentar lagi Pak Haji terangkan OTS. Kalau tak sempat Pak Haji terangkan hari ini, kita sambung besok lah tentang OTS. Sebab Pak Haji kira tentang buah tin ni begitu panjang juga. Kalau kita nak mendetailkan sedikit lah, kalau kita nak pergi secara umum begitu cepat. Ya, itu adalah di antaranya. Baik. Tentang orang yang ada masalah saraf ini, kita boleh membantukan dia dengan gamat. Kita belajar dah semalam tentang gamat. Hari ini kita belajar lagi tentang buah tin. Ya, jadi dia kena sinergi dalam bentuk pemakanan. Itu adalah antaranya. Begitu juga kalau kita tengok seperti mana yang Pak Haji terangkan. Kalaupun orang tu tidak ada gatal di tekak ini, tetapi dia batuk. Nampak lelah dia dengan batuk tu. Ya, itu juga adalah buah tin. Sama seperti Pak Haji kata, ada orang batuk sebab gatal.
Gatal tu batuk juga, dia gatal tu sebab tu dia batuk. Ya, tetapi kali ini dia tidak gatal, tapi dia batuk kronis, dia panggil kronik. Kita duduk sebelah dia, dengar dia batuk sebagainya. Dengar batuk saja ingat Buatin ya. Buatin. Itu ada antaranya. Sebab apa? Sebab batuk itu adalah jangkitan kuman. Jangkitan kuman. Dan Pak Haji nak sebut ya, sesuatu yang berlaku jangkitan di tenggorokan, bukan di tengkorok kepala, di tenggorokan ni, di dalam saluran esophagus ni. Jangkitan itu kesemua boleh bagi dengan anti-rex. Sebab itu kadang-kadang kalau batuk bagi anti-rex sembuh. Dengan izin Allah 3 hari dah sembuh. Batuk berbulan dah. Sebab anti-rex itu dia membunuh bakteri. Apa beza bakteri dengan virus? Virus ni dia menyerang waktu malam. Bakteri dia serang, dia tak kira. Virus ni biasanya sakit waktu malam. Misal kata demam denggi berdarah lah kata. Sakitnya, demam panasnya waktu malam. Sebab apa dia menyerang waktu malam? Tadi kita dah bintangkan. Sebab asid pada waktu malam tu lebih tinggi. Dia hidup dalam keadaan berasid. Tapi kalau kita neutralize kan, kita ambil SJ2, dia neutralize kan. Dia hilangkan asid di dalam tubuh badan kita. SJ2 itu lebih kuat pada lemon. Kalau kami masukkan SJ2 itu dalam teh, boleh tak? Inovasi. Boleh. Tak masukkan teh pun tak mengapa. Jadi itu adalah mengelakkan daripada asam yang tinggi. Masya Allah. Baik. Dulu Pak Haji membuat ubat untuk anak-anak yang ada hydrocephalus, kepala besar tu. Kepala besar tu, anak-anak kepala besar tu yang tak boleh keluar cairan. Cara meresepnya, kena ada pegagan, ya, kena ada sambiloto, kena ada mengkudu, kena ada kunyit. Ada 4 teman baik untuk menghilangkan hydrocephalus, kepala besar tu. Pak diulangi saya lagi ya. Pertama kunyit, yang kedua mengkudu, yang ketiga pegaga, yang keempat ialah dengan apa satu lagi, sambiloto. Betul, sambiloto. Jadi keempat-empat ni harus diambil, dibuat dalam bentuk satu kapsul ataupun minuman yang juga boleh ambil secara berasingan. Tetapi setelah Pak Haji meneliti ya, di dalam pengobatan, khususnya pengobatan di negara Arab yang lebih advance lah, yang Pak Haji tengok, mereka menggunakan buah tin. Buah tin lebih mudah, lebih santai. Sambil-sambil anak tu pun mudah makan manis. Kita pun suka, bukan anak dia suka, kita pun suka. Jadi itu lebih mudah. Ini kan sambil tu kan pahit. Sekali boleh lah. 2 kali dia tak mau lah. Dia kata biar kepala dia besar tak apalah. Pahit-pahit dia tak mau gitu. Tetapi kalau bagi buah tin dia tak, lebih mudah. Lebih mudah untuk diberikan. Kita juga kena lihat dalam aspek bagaimana kesenangan orang yang nak makan itu. Sebab ni anak-anak memang ternyata benar. Buah tin memang luar biasa. Ya. Jadi sebab apa? Bila kita ambil itu, maka barulah cairan itu akan keluar. Air itu akan keluar dan dia akan back to normal. Ajaib. Dunia mencari bagaimana merawat hydrocephalus itu, terpaksa buat operasi nak buat saluran yang keluar. Bayanglah tengok operation itu melibatkan kepala. Bayanglah tengok. Kalau operation bahagian tangan ni okey lah sikit. Ni kepala sensitif, very very sensitif. Salah sikit apa semua implikasi besar. Operasi beda dengan makan buah tin. Yang mana lebih suka? Makan buah tin lah mudah. Buat jus boleh, bagi makan boleh. Subhanallah. Sebab itu kalau kita kaji dan pengobatan ini, kita akan jadi sikit orang kata apa, sikit apa dia panggil ekstrim lah sikit.
Ekstrimnya apa? Fikirannya cenderung kata melihatkan Allah besarnya pengubatan dan herba ni compare dengan pengubatan kimia, beda sangat. Ya, itu adalah di antaranya. Okey, kemudian juga dia digunakan untuk sakit perut dan juga demam. Jadi ubat demam kita apa? Ubat demam. Ya, ubat demam tu selalunya kita pergi beli, orang lain lah, bukan kita lah, beli ubat demam. Oh, paling-paling korang antibiotik lah, ataupun ambil lah paracetamol ke apakah ubat demam yang dalam bentuk apa cairan ke. Ubat batuk punya tu juga dalam bentuk cairan. Ubat batuk tu pun ada ubat batuk yang tidak boleh dibeli oleh anak-anak, kena beli ubat batuk yang boleh dibeli oleh orang dewasa saja. Sebab apa? Hanya boleh bagi doktor saja. Sebab ubat batuk ni dia akan jadi mengantuk. Dia drug juga. Dia narkoba juga. Tidur. Kita tidak. Ubat batuk kita selagi minum lagi segar. Lagi minum lagi orang minum ubat batuk, kita beza kan? Yang mana lebih baik? Dia tak tidur buat batuk kita, dia jadi makin segar. Baik, yang Pak nak sebutkan ini begitu ubat demam. Bila ubat demam, apa ubat demam? Kalau pintarlah ambil ni, blendkan, ambil airnya, ambil jus, campur air, bagi minum, tu saja. Kotlah kita nak suruh dia makan, dia susah dia demam, aku ni demam, ya, tunggu. Ambil dia, bagi blend, ambil air dia tu, ambil air, nah minum ni. Sebentar saja dia imun tu dah naik balik dah. Cuma orang yang demam ini dia jangan ambil gula. Jangan ambil gula. Kecuali kopi radik yang dia ada imbangan dengan herba. Kalau ambil gula, 30 minit selepas itu 50% sistem imun kita down. Tapi kalau ambil yang ni, selepas itu sistem imun kita dah naik. Tapi kalau kita ambil ini untuk fully serap, untuk penyerapan yang sepenuhnya, dia berlaku 4 jam. 4 jam. Artinya kalau kita ambil jus itu, kita ambil jam 8. 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 demam itu baru kita nampak dia dah mula kurang demam. Jam apa? Jam 12. Kalau tempoh penyerapannya adalah 4 jam. Itu yang cukup menarik. Dan seterusnya, dia manis tetapi untuk rawatan kencing manis. Manis untuk manis. Baik, sebelum Pak Haji menjelaskan lagi, kita berhenti untuk dengar iklan yang telah disediakan. Baik, silakan. Tidak hanya isi buahnya, daunnya juga ternyata memiliki manfaat tersendiri. Buah tin, Ficus carica, tumbuhan istimewa disebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Buah tin sendiri memiliki kandungan vitamin, mineral phytonutrient yang baik untuk tubuh. Antara 10 limpahan manfaat buah tin ialah menjaga kesihatan jantung, menjaga saluran pencernaan, mengatasi kurang darah, menjaga kesihatan tulang, baik untuk mata, rawatan tonsilitis, merawat saluran pernafasan, deep sleeping, memberikan tenaga dan meningkatkan immunity. Buah tin yang terdapat di dalam Radix IQ yang diformulasikan oleh Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, founder dan owner HPA International. Dapatkan Radix IQ, keluaran HPA International. Ya, Alhamdulillah. Kita telah melihat iklannya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, sekarang kita lihat pula untuk penyakit kencing manis. Ingat ya, ada formula-formula
doktrin, bukan doktrin, dia panggil disiplin. Disiplin. Dia ada dia punya formula-formula, filosofi dia. Macam orang belajar usul fiqh lah. Dia ada pegangan dia. Orang belajar nahu macam tu juga ya. Begitu juga dengan disiplin herba ni. Dia ada satu filosofi dia. Apa dia? Orang penyakit kencing manis mesti diubat dengan sesuatu yang manis. Mesti diubat dengan sesuatu yang manis. Misalnya apa? Kulit kayu manis. Macam mana? Ambil kulit kayu manis itu, letak ke dalam gelas saja. Gelas yang ada air hangat, air panas. Biar sampai dia dingin, minum. Air itu manis tak? Manis sebab ada kulit kayu manis. Untuk apa? Penyakit kencing manis. Masya Allah. Kulit kayu manis ni ada dua. Satu dipanggil cinnamon, satu dipanggil cassia. Yang jadi ubat tu ialah kulit kayu manis yang nipis itu. Yang nipis. Yang nipis itu dia panggil cinnamon. Macam kita guna dalam kopi kita, cinnamon inus. Dia termasuk dalam keluarga teja. Yang tebal yang kita tengok kulit kayu manis yang duk jual kat luar tu, itu bukan kulit kayu manis, itu namanya cassia. Itu tebal, manis juga. Tetapi yang jadi ubat yang mana? Yang nipis itu. Kebanyakannya kulit kayu manis kalau di Indonesia ada kulit kayu manis liar duduk dalam hutan tu, yang kulitnya nipis. Itu adalah di antaranya. Kalau yang ada kat Malaysia ni kebanyakannya ada yang nipis, ada yang tebal. Dia datang daripada India. Jadi kita kena pilih lah. Jadi kena pilih yang nipis. Jadi kulit kayu manis boleh guna untuk ubat kencing manis. Baik, begitu juga dengan pokok lembar. Lembar ini, ya, bagi mereka yang telah ikut sijil, Pak Ji dah terangkan pokok lembar tu macam mana. Dalam hutan ada pokoknya itu seperti daunnya seperti daun kunyit, tetapi agak sikit keras dan urat-urat daun itu agak lebih nampak jelas. Dan ada bunga warna kuning. Ada buah. Bunga tu kalau kita ambil, buah itu kita makan, dia manis sekali. Lepas itu kita minum air, dia terus manis. Dia ada sakarin untuk kencing manis. Pokok tebu gajah manis untuk sakit kencing manis. Begitu juga nak cari tebu gajah susahlah dalam hutan belantara, kecuali ambil dalam kopi radik. Sebab tu orang duk sebut kopi radik ini boleh tak digunakan untuk ubat kencing manis? Sebab dia ada gula. Boleh tak dia digunakan? Boleh. Untuk ubat kencing manis. Tetapi syaratnya mesti ada satu proses penyimpanan. Bancuh dia, masukkan ke dalam termos, simpan. Minum besok hari. Ataupun belah pagi, minum pada sebelah petang. Sebab apa? Sebab baru dia keluar semua. Bila masuk ke dalam termos itu, dia panggil termos itu jaket. Kita pasangkan di dalam termos, masukkan. Panas itu menarik keluar air itu. Menarik keluar semua hasiat-hasiat daripada pokok tebu gajah pun keluar. Pokok leban pun keluar. Halban itu untuk penyakit kencing manis. Di Pontianak halaban dia panggil. Halaban. Kita panggil halban. Atau orang panggil laban. Itu untuk ubat kencing manis, terbukti dalam pengkajian sains. Dua dah bahan. Akar larak, astringent untuk kencing manis. Tongkat ali, pahit untuk kencing manis. Mengkudu untuk ubat kencing manis. Apa lagi? Cuba kita tengok. Tebu gajah, mengkudu, halaban, pokok apa ni? Tongkat ali. Lagi apa dia? Pokok mata pelanduk. Mata pelanduk tu kan astringent untuk kencing manis. Hampir 7 herba tersebut terjalawang. Terjalawang adalah untuk kencing manis. Hampir semua 7 herba itu untuk sakit kencing manis.
Tapi bila kita masuk dalam gelas, dalam cawan, cangkir, pertama air yang banyak. Air yang banyak, dia punya konsentrasinya dah lari. Sebab tu kena beli cangkir HPA. Cangkir HPA tu wajib kena beli. Nak jadi ubat kan. Kemudian kita aduk itu lama. Iaitu aduknya mesti ingat arah seperti orang bertawaf. Tawaf sudahnya berapa? Sebanyak 61 kali. Tapi air itu masuk separuh saja. Separuh saja dulu. Kemudian tambah air lagi, aduk lagi sebanyak 16 kali. Cuba kita kira tengok. 16 dengan 61. Jadi 77. 77 kali. 7. Angka 7. Angka 7. Maka selepas itu masuk dalam termos. Termos HPA yang berkualiti tinggi tu. Kalau beli termos yang murah tak jadi termos HPA. Simpan itu, minum pada esok hari. Tengok bacaan gula turun. Kenapa jadi begitu? Kerana kesemuanya keluar. Kalau kita bantu-bantu gitu minum tu yang keluar gula saja. Macam kita minum air gula, kenapa gula kita tak naik? Kalau kita minum begitu. Itu perbedaannya cara menyediakan yang betul. Ingat, sesuatu itu mesti aduknya seperti orang bertawaf. Ya, maksudnya bermula daripada sebelah kanan. Kalau kita seperti jarum jam itu mula pada kiri. Dah tak betul dah. Tak betul dah tentang makrifah ni. Ya, kita buat ni apa yang Allah suka. Nak tunjuk apa yang kita buat ni supaya Allah itu suka kita. Misal kata sebagai contoh, ada dua pilihan. Kita ambil yang mana? Ambil sebelah kanan. Kita nak bagi orang, bagi belah kanan dahulu. Jangan bagi belah kiri dulu. Ya, itu di antaranya, belah kanan. Masya Allah. Baik. Jika begitu, dia juga untuk menurunkan kolesterol. Ada orang sebut dia okey-okey saja, cuma dia ada masalah kolesterol saja. Kolesterol ini ambil dia buah tin. Kalau tak mau buah tin, ambil buah zaitun. Dua-dua itu berkembar. Watini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun, kedua-duanya untuk kolesterol. Buah zaitun untuk kolesterol, untuk meningkatkan high density lipoprotein dan menurunkan low density lipoprotein. Begitu juga dengan buah tin. Itu di antaranya. Atau kalau nak mudah, SGS juga boleh. Masya Allah, subhanallah. Sebab apa dia boleh menurunkan kolesterol ini? Kerana dia mengandungi flavonoid. Kita panggil bioflavonoid. Masya Allah, dia sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi, dia mengandungi zat besi yang tinggi. Zat besi yang tinggi. Bila Pak Haji kata zat besi, kita dah tahu dah. Ini untuk orang yang anemia lah. Orang yang kurang anemia. Orang kurang anemia pula. Orang yang kurang darah. Penyakitnya nama anemia. Itu di antaranya, ya, mesti jelas betul-betul. Jadi secara kesimpulannya Pak Haji nak sebutkan dia bersifat laksatif. Laksatif apa? Pencahar, pelawas. Kalau dia pelawas, berartinya dia juga ada sama seperti ficus, iaitu untuk ubat buasir. Betul, untuk ubat buasir atau orang yang berak berdarah atau yang keluar anasnya itu. Banyak makan buah tin. Tetapi buah tin ini, nanti Pak Haji sebut, kita tak boleh ambil terlalu banyak. Dia kena sederhana saja. Ya, obat macam tu, seperti kita minum air pun kita tak boleh ambil terlalu banyak. Ambil terlalu banyak, dia merosakkan tubuh badan kita. Nanti air tak bisa keluar dalam badan. Kita menceritakan air yang tak bisa keluar dalam badan. Keseimbangan cairan dalam tubuh badan. Apa herba yang kita nak beri? Kita dah belajar ni. Ada yang boleh jawab tak? Apa herba yang kita nak beri kepada orang yang ada ketidakseimbangan cairan dalam tubuh badan? Albumin, ikan gabus. Betul tak? Betul. Jadi buah tin ni dia pun macam ikan gabus juga. Walaupun dia tak ada albumin, tidak ada albumin, tapi keupayaan dia
untuk jaga cairan dalam tubuh. Kalau orang tu kakinya bengkak, ambil buatin. Hebat kan? Satu diwakili di dalam air, di atas daratan. Dalam air, satu diwakili oleh di bukit, di atas daratan. Buatin, haruan di dalam air. Itulah di antaranya nak ceritakan bagaimana dia. Masya Allah. Dan juga dia digunakan untuk orang yang ada masalah sakit sendi. Sakit sendi kan asid. Bila dah kita ambil buatin ni, dia dah lawas, dia hilanglah asid dalam tubuh badan kita. Jadi hilanglah sakit sendi kita tu. Encok. Bahasa Indonesia encok ya. Encok tu sakit ya, sakit sendi sebagainya. Baik, alhamdulillah. Tetapi yang lebih menarik dalam perbincangan ini, ialah buatin digunakan untuk sakit jantung, untuk kardiovaskular. Buah-buah ni kebanyakan untuk jantung. Buatin ni untuk rawatan jantung. Sebab tu Pak Haji nak sebutkan, orang kalau kita nak sihat, kita kena banyak makan buah. Buah tu apa dia? Sumber alami yang tak tersentuh oleh proses. Kecuali lah buah kismis yang diproses dengan sulfur tu, yang jadi golden, tak bagus. Tapi kalau kismis itu daripada sun-dried, bagus. Ini pun macam tu juga, dia tidak diproses. Kita makan macam ni. Tapi tak boleh makan terlalu banyak, tak boleh. Makan sedang-sedang, sederhana saja. Ya, sebab dia ubat. Dia bukan hanya nutrisi. Kalau kata nutrisi saja, okey, tapi dia obat. Obat dia ada bahan-bahan aktif yang tertentu. Jadi kita kena ambilnya, itu adalah antaranya. Kerana apa? Di dalamnya ada fenol. Fenol ini dia adalah antioksidan. Sekaligus ya merawat jantung kita supaya dia jadi semakin kuat, semakin bagus. Pak Haji lihat orang yang buat operation jantung ni masukkan bateri, kita kata bateri lah. So apa dia panggil bateri tu? Masuk, dia jadi makin muda. Orang yang dimasukkan bateri. Sebab apa? Dia kuatkan balik dia punya jantung dia. Bateri kita ni ya, bateri kita. Bateri dia, bateri sel bateri kita nak masuk dalam jantung kita, makan ni. Termakan. Itu adalah antaranya. Cumanya apa yang Pak Haji nak sebutkan, kalau untuk jantung kita kena cari buah yang agak gelap, buah yang agak sikit kehitaman. Itu adalah antaranya. Ada satu lagi spesies. Sebenarnya buatin, buah ara ni banyak spesiesnya lah. Ada macam-macam ya. Itu nanti kita bincangkan kemudian. Baik. Terdapat di dalam buah tin ni omega 3 dan omega 6. Jadi kenapa buah tin dimasukkan ke dalam ini? Sebab dia ada omega 3. Dia ada omega 6. Kalau minyak zaitun ada omega 3, omega 6, omega 9. Omega 3 ini untuk otak. Untuk otak. Untuk saraf otak. Sebab tu kalau orang stroke, Pak Haji akan suruh dia gunakan pertama HESAP ataupun HGH dengan wave. Kedua ambil ni. Ketiga ambil gamat. Itulah resepi, resep. Kalau kita tak ada gamat, dulu Pak Haji suruh ambil apa? Pegagar. Tapi pegagar dah ada dekat sini. Jadi ingat, resep untuk orang stroke, sinergi untuk orang stroke. Pertama ingat, dia perlu SGH plus dengan wave. Yang kedua, dia perlu kepada makanan otak untuk nak betulkan balik saraf-sarafnya. Termasuk omega 3, omega 6 yang ada di dalam buah tin. Dan jangan lupa, dia juga ambil daripada gamat. Kalau nak cepat lagi, ikan haruan. Ikan haruan tu ditolong untuk mengambil complete lah ikan haruan, vitamin C. Itu ada, kita katakan art of healing. Roselle itu bagus sekali untuk apa? Untuk orang yang ada masalah tekanan jiwa. Roselle sangat bagus. Baik, seterusnya
Kemudian seterusnya apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa dia ini juga adalah untuk kita, seperti mana yang Pak Haji sebut, ialah untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Penyakit kardiovaskular menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Jadi artinya sambil santai-santai makan, minum, kita juga boleh jadi obat. Satu lagi, buah tin ini adalah makanan. Ya, makanan. Bukan makanan apa je nak sebut ni. Makanan untuk orang yang ada penyakit breast cancer. Allahu Akbar. Breast cancer tidak boleh ambil yang manis. Tak boleh makan yang manis. Tapi buah tin boleh. Malah, kalau yang terbaiknya, Pak Haji nak beritahu ada satu hal lagi, iaitu sebab apa? Oleh kerana buah tin ini dia buah yang bermusim. Tapi kita alhamdulillah ada saja jual. Tapi kalau ada di rumah kita. Satu lagi ialah daun buah tin. Masya Allah. Daun buah tin. Buat teh. Seduh saja. Kalau nak buat bentuk jus boleh juga. Antaranya kelebihan daun buah tin ini adalah untuk breast cancer. Dengan kanser usus. Sangat-sangat bagus. Buat teh saja. Ataupun kita. Jadi oleh sebab itu jangan risau. Suka-sukalah menanam buah tin. Pak Haji ada sikit lah pokok tin depan Yan ni. Tapi Pak Haji berazam ni. Selepas ni nak ada kurang lebih dalam 100 pokok. Pak Haji tengok ada anggota HPA Ibu Mawar yang duduk di Negeri Sembilan. Abang Aziz kenal lah ni. Ya, Ibu Mawar ni Masya Allah, dia menanam dengan keluarganya pokok tin. Bagus sekali. Bukan hanya soal tin, ni bukan soal pada buah yang ada musim, daunnya itu. Dan macam mana kalau dia sudah besar, mudah saja kita buat dia punya, kita tutlah kalau bahasa Malaysia tu dia panggil cakokkan. Cakokkan Indonesia panggil apa? Pak Haji pun tak faham itu dah. Kita potong dengan pisau tu, buang dia punya kulit dia, letakkan tanah dekat situ. Tanah tu semprot dengan POC. Ikat dengan plastik putih supaya nampak akar dia. Nanti keluar akar tu, biarkan lagi. Boleh tak setiap rumah tu ada paling kurang 10 buah tin? Cantik pula tu. Cantik. Dan sekarang ni dia kena jadi hobi. Pasal apa? Ada berjenis-jenis lagi tentang buah tin ini. Kita boleh dapat daripada negara luar lagi. Allahu Akbar. Order saja. Tengoklah internet tu. Order buah tin. Macam-macam. Bukan buah tin. Pokok tin. Macam-macam ada. Daripada murah sampailah yang mahal. Tetapi menarik. Cuma ingat, pokok tin ni kita tak boleh pelihara dia di tempat yang terbuka dengan udara macam ni, tak boleh. Dia kena ada rumah dia, kena buat greenhouse dia. Pasal apa? Nanti dia kena karat daun. Itu yang kita tak boleh gunakan. Masya Allah ya. Baik, daun ini boleh buat untuk sembelit. Memanglah kita tahu dah sebagai pelawas yang baik. Dan bila kita minum teh daun tin ini, dia jadi hilang selera makan. Hilang selera makan. Bila hilang selera makan, kita makan sikit-sikit. Bila makan sikit-sikit, lama-lama kita kurus. Jadi boleh tak kita katakan ini ubat kurus? Ya, ini ubat kurus yang paling safe, paling selamat. Itu di antaranya. Baik, alhamdulillah. Dan dia juga adalah boleh menurunkan, dan juga dia adalah untuk apa dia? Elakkan daripada macam Pak Haji sebut tadi, kanser lah. Kanser payudara dan kanser usus yang paling pentingnya. Banyak hari ni orang kena kanser usus. Sebab apa? Tak tahulah. Pak Haji pun tak faham. Mungkin makanan kita tu buat dia jadi sembelit. Selalunya kalau Pak Haji jumpa orang tu, Allah, payah banyak besar. Seminggu sekali lah sebagainya. Macam mana nak sihat? Macam mana nak lahirkan fikiran yang jernih? Sembelit. Sembelit tu membuat fikiran kita jadi tak jernih. Hidup tak gembira. Jadi stres.
Stres dulu, sembelit atau sembelit dia jadi stres. Dia sembelit dulu, lepas tu baru dia stres. Sebagainya. Jadi kalau orang stres, cuba dia tanya-tanya dia. Dia kata saya buang air besar setiap hari. Tak. Betul, tetapi dia tak habis. Ya, jadi sebab itu dia stres. Makan banyak tapi tak keluar, pergi ke mana ni? Ada jin makan apa? Sebagainya. Tak, makan banyak tapi tak keluar-keluar. Kenapa? Dia tak tahu kata ususnya itu, usus kita ni, ya, dia setinggi kita ni 7 kali panjang dia. Kalau kita tingginya 5 kaki, 7 kali 35. Betul. 35. Lagi panjang ususnya itu, lagi makan banyak. Lagi pendek, lagi makan sikit. Itu ada di antaranya. Baik. Jadi yang Pak Haji nak sebutkan di sini ialah teh pula, ya, teh, supaya kita dapat buat teh tu sendiri. Okey. Teh ini juga untuk macam biasa, sama macam buah ya teh, untuk DM. Teh kencing manis. Dibuat dia apa? Daun buah tin. Teh untuk darah tinggi. Buat dia apa? Daun buah tin. Masya Allah. Dan satu lagi Pak Haji nak sebut ialah radang, bronkitis. Dekat paru kita ni dia ada radang bronkitis. Teh daun tin. Allahu Akbar. Mana nak dapat ni daun tin banyak-banyak ni? Nak kena pergi cari di Negeri Sembilan lah. Sebagainya kena order dengan Pak Aziz lah nampaknya. Abang Aziz kita ni. Masya Allah. Baik. Jadi tanam sendiri. Mudah dia naik ni. Tambah-tambah musim hujan macam ni. Ya Allah. Masya Allah, sebagainya. Baik, itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh guna untuk bronkitis. Subhanallah. Dan yang seterusnya Pak Haji nak sebutkan, dia juga termasuk untuk apa Pak Haji nak sebut, untuk meningkatkan seksual. Betul lah ini. Buatin pun sama, ataupun orang yang ada masalah teh daripada daun tin pun sama. Jadi Masya Allah laku sekali ni. Laku keras orang kata. Pasal apa? Laris lakunya. Pasal apa? Sebab dia punya ini untuk masalah. Ubat yang paling laku kita jual, ubat ni, ubat DE, dysfunction ereksi. Laku ni. Apa buktinya? Itu kalau kita jual Viradik tu, marah-marah orang pula. Kenapa habis Viradik sebagainya? Orang kata tak payahlah makan Viradik tu, ambil buah tin saja. Dia tak mau, dia kata. Jadi itulah dia punya sebabnya. Jadi oleh sebab itu maka boleh ganti saja dengan teh daun tin. Kalau ada jual bolehlah kita ambil. Ya, itu dia antaranya. Sebab dia memperbaiki jantung sebenarnya. Kemudian begitu juga dia untuk tulang. Dia ada kalsium yang tinggi. Kalsium di dalam daun tin ini mudah serap. Kalsium kalau ada oxalic acid payah. Tetapi kalsium kalau tak ada oxalic acid dalam tanaman tersebut, dia mudah diserap. Jadi oleh sebab itu kalau kita ambil dia memang menguatkan tulang. Cumanya kita kena ingat, kita tak boleh ambil tinggi. Sebab dia ada gula tinggi juga. Gula ni tinggi. Dalam apa? Dalam daun teh tu sendiri. Dalam daun, orang kata apa, dalam daun tin tu sendiri ada gula tinggi. Jadi sebab itu kita ambil sederhana-sederhana saja. Sehari 2 atau 3 kali cukup lah. Jangan jadi pagi, petang, siang, malam minum 1 jak tu. Bukan. Dia kan macam tu. Dia pengobatan herba, dia tidak bersifat dia berlaku semasa. Itu kena ingat. Pengobatan herba paling minima waktu repairing ialah 3 bulan. Kadang-kadang repairing masih belum berlaku lagi, baru waktu detox. Waktu dia panggil colon cleansing, 3 bulan. Jadi kalau nak ambil khasiat herba ni, kita tak boleh minum hari ni nak sembuh hari ni. Tidak boleh begitu. Dia mesti tunggu selama 3 bulan. Barulah kita nampak hasil daripada amalan-amalan kita. Jadi alhamdulillah buah tin ini kita masukkan dekat sini. Baik. Pak Haji nak cerita sikit. Bila buah tin disinergikan dengan herba ni, apa yang berlaku? Kalau kita bagi kepada anak-anak, kita bincang pasal anak-anak dulu.
Kita, ini untuk anak-anak kan? Tak, untuk dewasa juga, tapi kita bincang untuk anak. Yang pertama, kesian tak kalau tengok anak-anak tu hilang percaya diri. Kesian, duduk di belakang dalam kelas, dia takut untuk bagi pendapat, dia duduk dalam keadaan tengok pada jauh, dia tak berani untuk pergi ke hadapan. Sebab apa ni? Apakah kerana sifatnya? Tidak. Ini kerana ada masalah di dalam otaknya. Makanan otak tu tak cukup. Kita tak boleh suruh anak kita, kadang-kadang anak kita menggigil di depan kita. Kita marah, dia tulis macam, bagi tahu, kenapa? Anak tu gigil tu. Kenapa? Lagi dia diam. Dia tak berani untuk nak mempertahankan diri dia. Sungguh pun dia benar. Yang ada hanyalah tangisan saja. Sebab apa? Sebab itu adalah kerana dia tak ada percaya diri. Dia takut. Jadi macam mana nak memulangkan kembali jati diri di dalam anak kita? Kalau tak ada jati diri ni, dia belajar takut. Dia nak cuba jadi takut. Dia nak bergaul dengan teman-teman jadi takut. Dia nak pergi sekolah jadi takut. Kalau kesemuanya itu ada, macam mana nak pintar? Jati diri yang ada dalam diri anak tu. Poin yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, kenapa kita perlu ambil buah tin dalam bentuk ini. Sebab dia ada omega 3, cerdik dah. Omega 6 gabungan dengan omega 3. Yang kedua, anak-anak ni dia sembelit. Anak-anak sembelit, dia tak mau bagi tahu pada kita. Dia sembelit. Dia tak cerita anak-anak kita. Kot dah sampai dia tak susah sangat pun baru dia nak cerita. Bukan semua anak-anak yang boleh bercerita. Mereka duduk di dalam dunia mereka sendiri. Kalau ibu bapa itu tidak berikan kepada mereka radio IQ, berartinya kita membiarkan mereka duduk di dalam keadaan diri mereka yang terpuruk, gelap dan pengap. Itu dia bahasa dia. Jadi tidakkah ini satu kerugian? Takkah ini jadi satu kerugian pada kita? Nak lahir seorang anak bukan mudah. Kemudian pula nak besarkan bukan mudah. Berapa ramai anak-anak yang mati di dalam kandungan ibu. Berapa ramai anak-anak yang meninggal ketika dilahirkan. Berapa ramai anak-anak itu dilahirkan dengan kecacatan. Kita dapat anak yang sempurna. Cuma perlu kita bagi makanan saja untuk menyempurnakan kekuatan ingatan dia. Mudah-mudahan kita mesti ingat bahawa anak-anak yang cerdik ini akan jadi anak-anak yang soleh. Soleh tu ada hubungan dengan kecerdikan. Kalau anak-anak itu nakal, kebanyakannya ialah mereka tidak cerdik. Dan maaflah, mereka gagal di sekolah, mereka keluar berkawan dengan teman-teman yang sama mereka. Mereka mengambil dada, mengambil narkoba. Kita tidak boleh kontrol dah. Bila sudah, orang kata sudah jadi buluh bambu, kita tak boleh lentur lagi. Kalau nak lentur anak, lentur sewaktu rebungnya. Rebung boleh kita gitu-gitu lagi. Tapi kalau dah sudah jadi buluh, dah besar, kita sudah tak boleh. Tak boleh. Kita hanya melihat dengan tangisan. Tangisan anak itu. Sebab apa? Kita menangis kepadanya kerana kita sayang kepadanya. Tetapi masa sudah terlewat. Bila kita sayang, dia sudah tidak ada lagi hatinya untuk kita. Jadi oleh sebab itu, belilah radio IQ ni. InsyaAllah beri. Kalau untuk orang dewasa, sebagaimana pula sayang kita kepada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita, kita nak suruh dia makan herba-herba, bolehlah dia makan. Tapi kalau sudah usianya 80 tahun, 90 tahun, beri dalam bentuk minuman macam ni. Tetapi kita kena ingat, kalau anak-anak itu diberi makan minum coklat, kakao, bahasa Indonesia kakao, coklat, dia jadi sembelit. Kakao itu sembelit, coklat itu sembelit. Dan yang kedua, kalau anak tu dibagi setiap pagi rutin ambil kakao, coklat ini
dia akan hilang selera makan. Dia tak mau makan. Dia sudah tak mau makan nasi, dia sudah tak mau makan nutrisi yang lain. Lagilah rugi. Jadi tak boleh ambil kakao tu saja. Ya, jadi dia kena ambil daripada kakao, coklat yang dimasukkan dengan mix dia untuk jadi minuman begini. Jadi bila kita mixkan macam ni, dia lawas. Ingat. Pak Haji lupa tadi nak sebut. Kalau kita ambil buah atau kita ambil jus ataupun kita ambil teh daripada buah tin ini, mesti ambil waktu ketika perut kosong. Undang-undang dia kena ambil ketika perut kosong. Sebab penyerapannya akan berlaku pada ketika itu. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik. Jadi bila kita ambil buah tin yang Pak Haji sebut tadi anti-cancer, tetapi yang Pak Haji sebut tadi ada dua, kanser, breast cancer, dan juga ambil untuk kanser usus. Betul, ada dua. Tetapi sebenarnya untuk fibroid, untuk cyst, untuk kista, ambil itu. Sebab apa? Bila kita ambil dia ni, dengan otomatis dia akan mengecil. Jadi kalau kita mau makan ubat lain, silakan makan. Tetapi kalau kita tak makan ubat lain, ya alhamdulillah, ini pun sudah cukup. Dia menjadi semakin kecil. Lihat dah apa yang ada dalam biji ni. Tengok. Ada biji-biji kecil-kecil kan? Inilah yang menghidupkan microflora. Bila cerita pasal microflora, ceritalah tentang Vitagen, Yakult. Kenapa Pak Haji tak setuju dan Pak Haji tak makan, tak minum Yakult, Vitagen? Betul, dia dibuat daripada najis manusia. Walaupun najis anak-anak kecil, bawah umur lah, kita kata umur bawah setahun, kita katakan boleh ambil, bawah 2 tahun. Tapi boleh tak ada sesuatu lain yang boleh menghidupkan microflora kita di dalam tubuh badan kita? Tak ambil daripada sumber najis. Ada buah tin. Kenapa harus pilih jalan lain? Kenapa tak kembali kepada pengobatan sunnah? Nabi SAW juga ada hadis mencerita tentang buah tin. Nabi suruh beri buah tin untuk orang penyakit wasir, ambayan, sebagainya, antaranya. Dan bila sebut buah, dia sudah boleh dijadikan sebagai cuka. Fig ini ialah buah tin. Buah tin dikenali sebagai fig. Ya, dan kita boleh buat dia cuka buah tin. Masya Allah, subhanallah. Jangan guna cuka sintetik. Jangan guna cuka sintetik dekat rumah tu, bahaya. Dia boleh menyebabkan sakit asma. Ini hilang asma. Kalau nak cerita ini pula panjang dah, tapi dah cukup 1 jam. Tapi insya-Allah kita akan jumpa lagi. Jangan jemu untuk belajar, jangan jemu untuk berkongsi-kongsi ilmu ni dengan orang. Soalannya, bukan soalan, jawapannya, jangan pernah kita memaksa orang menerima apa yang kita sampaikan. Kita hanya kerja menyampaikan saja. Ya, apabila suatu hari kalau sudah ada orang kata apa, sudah ada terbuka hatinya, dia akan menerima. Bila dia terima, dia sudah mula mengkaji tentang herba. Banyak di tempat Pak Haji ni doktor-doktor yang sudah meninggalkan kimia langsung. Ramai. Mereka bergerak di dalam herba. Sebab apa? Mereka lihat sendiri, mereka doktor spesialis. Mereka berikan ubat-ubat kimia pada ibu ayah mereka, semakin menambah kemudaratan. Daripada berinya 2-3 kapsul kepada 1 kantong kapsul. Makan 1 kantong kapsul ini. Hidup tak pernah senang, tak pernah gembira, membuatkan mereka mengkaji. Tiba-tiba hati mereka terbuka, hidayah pun mendarat di hati mereka. Mereka lihat herba sebagai satu pilihan. Mereka fight dan mereka jadi doktor yang membawa aliran pengobatan herba. Berapa ramai yang begitu? Masya Allah.
Begitu kita lihat juga di negara-negara luar. Begitu juga di Indonesia, berapa ramai doktor-doktor yang kembali kepada herba, seperti mana yang kita tahu Dr. Zaidul Akbar dan doktor-doktor yang lain kembali pada herba. Kalau orang itu mula melirik kepada herba, melirik pada pemakanan, Masya Allah, menjadi ahli herba itu sama seperti menjadi ahli nutrisi, ahli pemakanan, food tech, teknologi makanan. Tapi jangan sampai makanan itu terproses dengan yang merosakkan kesihatan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini masih jauh di tengah samudra luas, dan pantai tidak kelihatan.